Kajian ini dijalankan kepada golongan belia, terutamanya pelajar, bagi mengenal pasti sikap keprihatinan mereka dalam penggunaan prinsip-prinsip dalam rukun negara, terutamanya dalam kehidupan seharian mereka yang melibatkan tingkah laku dan kepribadian seseorang. Berdasarkan kajian kami dapati bahawa sebahagian besar pelajar telah menghafal rukun negara dengan baik kerana mereka telah mendapat penilaian yang awal tentang prinsip rukun negara dari kecil. Menurut Asuhan Said Punasinggam, beliau menyuarakan bahawa rakyat mestilah mula menghayati aspirasi yang terkandung dalam rukun negara bagi mengekalkan keutuhan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbagai kaum. Selain itu, cuma segelintir sahaja pelajar yang masih ragu-ragu tentang amalan kehidupan seharian mereka dengan prinsip rukun negara. Manakala, majoriti pelajar mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian mereka kerana memahami makna tersurat dan tersirat rukun negara. Menurut kajian Institusi Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia, 88% daripada 1,000 responden memahaminya tetapi tidak diiringi penghayatan dan amalan. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menghayati makna rukun negara supaya dapat mematuhi kesemua prinsip dalam kehidupan seharian sebagai asas kepada pembinaan bangsa Malaysia. Sebagai contoh, kita hendaklah mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan dengan mengelakkan diri daripada menyebarkan perkara negatif agar imej negara terjaga. Majoriti responden seramai 35 orang belia bersetuju bahawa kewujudan rukun negara memberikan impak penting dalam mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu kerana prinsip rukun negara ini menjadi tunggak kepada perpaduan kaum di Malaysia. Seorang aktivis sosial iaitu Tan Sri Lam Tai menyatakan sejak tahun 1990-an hingga sekarang, isu perkauman sering dipolitikkan hingga menyebabkan hubungan kaum di negara ini dilihat semakin kritikal. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berusaha mencapai kesefahaman antara satu sama lain dengan menerima kelainan cara hidup setiap agama sebagai suatu yang normal dalam kehidupan agar dapat hidup bersatu padu. Secara majoriti, seramai 34 orang belia bersetuju bahawa prinsip rukun negara ini mampu mendorong masyarakat memelihara cara hidup demokratik. Menurut Tai Ming Yeo yang merupakan fellow penyelidik Majlis Belia Malaysia, semua rakyat wajib memahami hak-hak rakyat selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan supaya tidak berlaku penyalahgunaan sistem demokrasi. Oleh itu, kita hendaklah memahami dan mematuhi perlembagaan negara yang menjaminkan kebebasan hak asasi dan kegiatan berpolitik rakyat agar dapat mengekalkan demokrasi di negara kita. Menurut carta yang dilampirkan, kebanyakan responden memilih lebih dari satu jawapan untuk persoalan ini. Ini secara jelas menunjukkan bahawa keseluruhan responden peka tentang kepentingan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara. Kami dapati sebilangan besar responden berpendapat bahawa prinsip rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan penting untuk mengekalkan hubungan yang harmoni antara masyarakat berbilang kaum. Hal ini kerana negara Malaysia mempunyai rakyat yang berlainan agama, budaya dan bangsa. Sebagai pelajar dan belia yang bakal menjadi pelapis negara, penting bagi mereka untuk menghayati dan mengamalkan prinsip ini bermula di peringkat remaja. Sebagai contoh, pelajar boleh menyertai aktiviti sukan dan permainan yang dianjurkan oleh pihak universiti. Ini dapat dijadikan sebagai tali penghubung atau gelanggang pertemuan pelbagai kaum di Malaysia. Sikap kerjasama dan kesungguhan dalam menyertai sukan di peringkat antarabangsa dapat menjamin hubungan antara kaum sekaligus membentuk negara yang bersatu padu. Melalui tinjauan, kami mendapati kebanyakan responden bersetuju bahawa jika prinsip kesopanan dan kesusilaan tidak diamalkan, perpaduan negara akan terancam dan kes jenayah di Malaysia akan meningkat. Hal ini kerana kedua-dua kesan ini saling berkait. Seawal 2018, Ketua Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPRM, Syahid Adnan menyebut kejadian rusuhan di Kuil yang menyebabkan anggota bomba yang tidak berdosa maut. Hal ini kerana mereka bertindak mengikut hawa nafsu tanpa pertimbangan yang rasional. Sebagai rakyat, kita mestilah menanam sikap saling hormat menghormati dengan mengamalkan prinsip ini agar kejadian seperti rusuhan di negara ini tidak berulang. Kami juga dapati kesemua responden kami berpendapat bahawa prinsip ini perlu diberi penekanan. Merujuk kepada risalah rukun negara yang dikeluarkan pada Januari 2013 oleh Kementerian Penerangan Malaysia, prinsip kesopanan dan kesusilaan ini bertujuan membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni. Oleh itu, remaja di sekolah perlulah menerapkan nilai murni dalam diri masing-masing seperti menghormati dan menghargai perbezaan latar belakang agama dan budaya rakan-rakan yang berbeza kaum. Selain itu, bergaul dengan rakan yang berakhlak baik juga mampu mendorong dan mempengaruhi perkembangan tingkah laku remaja di institusi. Ini mampu melahirkan belia yang berdisiplin dan mempunyai kesedaran moral yang tinggi bagi menjamin ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, majoriti responden setuju bahawa prinsip ini membenci perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang maupun sesuatu golongan. Ini kerana tingkah laku yang sopan mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan individu serta masyarakat. Justru,
Para pelajar perlulah bersifat matang dan menjaga tutur kata supaya tidak mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti hati orang lain kerana ia boleh menyebabkan berlakunya krisis seperti permusuhan, kekacauan dan ada kalanya berlaku pertumpahan darah yang melibatkan nyawa manusia sendiri. Oleh yang demikian, generasi muda perlulah menjaga tingkah laku dan gerak-geri fizikal dari menyentuh hak dan sensitiviti orang lain agar dapat menjamin ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat serta negara. Ianya penting kerana jika kita menjaga kesopanan dan kesusilaan di dalam masyarakat yang berbilang kaum ini, sikap-sikap positif atau nilai patriotisme, cinta akan negara dapat diaplikasikan. Menurut Eswaran, Fellow Perdana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan berpendapat, kurangnya penghayatan rukun negara dalam masyarakat menimbulkan isu tidak menghormati jalur gemilang seperti memasangnya secara terbalik dan lain-lain isu yang menyentuh sensitiviti semangat kenegaraan. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara mestilah memupuk prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam diri dengan menjaga adab dan menjaga sensitiviti antara satu sama lain agar tidak mencetuskan pertelingkahan dan kesalahfahaman di antara kaum serta dapat menjamin keamanan negara Malaysia untuk jangka masa yang panjang. Majoriti responden amat jelas mengenai langkah yang penting yang perlu diberatkan. Antaranya ialah mengamalkan prinsip rukun negara yang kelima ini yang diawali dengan didikan ibu bapa untuk berbudi luhur dan berdisiplin. Selain itu mempunyai sikap toleransi, menghormati sesama manusia dan menjaga adab antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Menurut artikel rukun negara wadah bentuk bermasyarakat berpandangan jauh menyatakan bahawa rakyat mampu hidup aman dan harmoni disebabkan kesopanan dan peradaban yang diamalkan. Justru sikap seorang belia yang bersopan santun dan bersusila amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain di negara ini agar menjadi tabiat kebiasaan yang menyeronokkan. Akhir kata, penghayatan belia terhadap kesopanan dan kesusilaan ini masih mencapai ke tahap yang lebih membanggakan. Justru, prinsip ini harus jadikan panduan utama supaya perilaku belia sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai patriotisme untuk meneruskan keharmonian yang telah kukuh terbina.